Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. So semua dah bercuti hampir 4 minggu. Semoga semua sihat lah ya. Cikgu harap semua sihat. Buat latihan yang cikgu dah bagi. So apapun kita akan mula sekolah balik minggu depan dan ada exam kan. Semua dah tahu. Jadinya sebelum kita itu cikgu ada bagi latihan paper 1 lah cikgu spesifik untuk kamu jawab paper 1 sahaja. Kalau tengok latihan yang cikgu bagi ni sebenarnya lebih kepada macam sekolah biasa. Usually kalau sekolah biasa peperiksaan final diorang akan masuk semua chapter. That's why cikgu bagi paper ni, cikgu cuma suruh buat soalan 7 sehingga 15. So tanpa buang masa kita discuss lah soalan yang cikgu dah suruh buat. Baiklah. So kita pergi kepada soalan yang pertama. Soalan yang pertama adalah soalan 7. So given 3 plus log 3y minus log 3x equal to log 3xy square. So apa dia minta kat sini adalah yang first kali kita tengok soalan dia dekat sini. Express y in term of x. Maksudnya kita fokus dulu kepada soalan yang first. Kita express dulu. So bila kita nak express y in term of x, kena faham lah yang mana jawapan akhir adalah y equal ada something yang ada term x. Kita tak nak ada log, tapi kita nak y dengan x. So apa perlu buat adalah cikgu salin dulu soalan. Apa perlu buat? Benda pertama yang kamu boleh buat, kamu kena ingat apabila kita nak jadikan dia y atau x, dekat sini kita kena jadikan dia sebagai single logarithm. Macam mana nak jadikan single logarithm? Nampak tak dekat sini ada beberapa operation. Maksudnya kita ada 3 tambah. Ni operation pertama, ni tolak. So ada plus minus, ada 2 operation kat sini. So kita akan gabungkan ni menjadi satu log. Yang ni dah hampir, ni dah boleh kata jadi single logarithm lah. Cuma kamu pindahkan 2. So gunalah rule yang kamu dah belajar masa tahun lepas. Macam lama je tahun lepas kan. So kena ingat lah, dalam log ni kita ada beberapa rule. Kita ada product rule. Kemudian kita ada quotient rule. Dan kita juga ada power rule. So kalau power rule tu yang dalam kes ni lah power rule, kita akan bawa ke belakang semula. So dekat sini 3 ni actually kita boleh tukar. Kita boleh tukar jadi log yang ada base dia 3. Sebab kita nampak semua base dia 3. So kita perlu buat, kita tukar lah. Kita akan jadikan dia log base 3, iaitu 3 kuasa 3. Kenapa jadi macam ni? Sebab kamu kena ingat, kalau kamu ada log 3, ini maksud dia 1. Jadi kalau log 3 kuasa 3, maksudnya kamu akan dapat 3. So kemudian yang lain tak ada ubah apa-apa lagi lah. Log 3y minus log 3x. Dekat sini pindahkan, ni y kuasa 2 ya. So y kuasa 2, pindahkan 2 tu ke belakang balik. So kena ingat lah power rule, bila bawa ke depan dia jadi 2 darab dengan log. Kalau bawa ke belakang dia jadi power balik. Sama dengan kes yang ni tadi. Kalau bawa ke depan 3 ni, dia akan jadi 3 darab log 3. That's why 3 darab log 3 jadi 3 sahaja. So then kita boleh proceed. Apabila base dah sama, kita boleh gabung. Dekat sini ada beberapa rule terlibat. Kalau plus, dia melibatkan product rule. Kalau minus, dia melibatkan quotient rule. So dia akan jadi log 3. 3 kuasa 3 adalah 27. Tambah jadi darab. Maksudnya kita akan darab dengan y. Kemudian tolak akan jadi bahagi dengan x. So equal kat sini
log 3. Okey, yang ni kita expand. Kita akan dapat X kuasa 2, Y kuasa 4. Okey, then bila kamu dapat macam ni, barulah kita boleh compare nilai saja. So log base 3 tu kita boleh eliminate, kita boleh keluarkan dia kan. So jadi 27 Y over X is equal X square Y kuasa 4. So apa nak buat next? Okey, kena tengok balik soalan tadi, express Y in term of X. Jadi kalau kita nak mudahkan dulu, apa boleh buat, kat sini cikgu darab semua dengan X dulu. Kenapa cikgu nak darab dengan X? Sebab cikgu tak nak ada pecahan. Ada pecahan ni pening. So dia akan jadi 27Y equal X power 3 Y power 4. Okay, kemudian kita akan kumpulkan Y dengan Y, X dengan Y dekat 1/4 lah. Sebab kita nak express Y in term of X. So Y sebagai subjek. Okay, cikgu boleh tukar je lah sebenarnya kat sini. X kuasa 3, Y kuasa 4 is equal 27Y. Kita cuma tukar tempat dia je, tak ada masalah. Kemudian Y kuasa 4 kumpulkan. So Y pindah jadi bahagi kan. Kemudian 27 over X kuasa 3. Okay, so kat sini akan dapat Y power 3 is equal 27 over X cube. Okay, next. So kalau nak nampak lagi, next tu apa jadi? Dia akan jadi Y kuasa 3 adalah 27 adalah 3 kuasa 3. So dia akan jadi 3 over X power 3. Kita boleh simplify jadi macam ni. So jawapan akhir adalah Y equal 3 over X. Sebab bila power dia sama, kita boleh cancel out each other. Sama je macam base tadi kan. Kita boleh cancel out. So ni jawapan dia. Express Y in term of X. Okey, kemudian kita tengok soalan yang seterusnya. Okey. Soalan yang seterusnya kata determine the possible value of X and Y. Okey, dia dah beri nilai, bukan nilai lah, dia dah bagi satu equation lain. Ini untuk soalan yang bersambung dia tu lah kan. Okay, dia dah bagi, kita tahu kita dapat tadi Y is equal 3 over X. And then we have X, cikgu ubah terus, X equal 4 minus Y. Contoh dia macam ni kan. Okay, so apa nak buat, kita akan gantikan X dengan 4 tolak Y. Mula cikgu buat dulu, XY is equal 3. Kemudian X tu ganti dengan 4 tolak Y. So darab dengan Y equal 3. Dan kamu akan ada 4Y minus Y square is equal 3. Dan kita akan jadikan dia quadratic equation. Jadi Y kuasa 2 minus 4Y plus 3 equal 0. Kamu akan dapat Y minus 3 Y minus 1 equal 0. Kamu akan dapat Y equal 3 dengan Y equal 1. So soalan yang kedua kata cari possible value kan. So kita dua possible value untuk Y. Maksudnya kita akan ada juga dua possible value untuk X. So kita boleh buat if Y equal 3, dan kamu akan dapat X adalah 4 tolak 3 iaitu 1. Itu kalau Y 3. Kalau if Y is equal 1, dan kamu akan dapat X equal 4 minus 1 which is 3. So kamu ada dua jawapan lah. Jawapan akhir kamu cakap lah, X sama dengan 1, Y adalah 3. Kalau X adalah 3, Y adalah 1. Nampak dia terbalik je. Okay, so inilah jawapan akhir dia untuk soalan ni. Ada dua lah. Yang pertama express, yang kedua kamu cari jawapan dia. Alright. So itu soalan 7. Kita tengok pula soalan 8. Okay, soalan 8. Express the following equation yang diberi tu in the form of Px power negative 1 over 2 Qx power 1 over 2 plus R.
So nampak tak, ni daripada complicated macam ni, jadi macam ni, tak ada pecahan. Usually memang soalan macam tu lah. Okay, so kita akan jawab soalan A dulu. Okay, soalan A kata kita ada 3 tolak 4x power half dalam kurungan power 2 bahagi dengan x power half. Okay, dia nak express, tak nak ada pecahan. So bila tak ada pecahan, kita kena expand dulu. Kemudian nanti x tu kita boleh bawa ke atas. Okay, so apa jadi dekat sini adalah kita expand dulu yang kurungan tu. So 3 kuasa 2 adalah 9. Kemudian tolak dengan apa nilai tengah, macam biasa kita akan buat 2 darab dengan 4 8 darab dengan 3 12. So kat sini ada negatif, that's why dia akan jadi negatif 12 x power 1/2. Kemudian nilai yang seterusnya kat sini adalah kita kuasa 2 kan yang ni. So 4 kuasa 2 adalah 16. X power half kuasa 2 akan dapat x. So ini adalah jawapan expand kepada yang dalam kurungan ni. Ni yang atas ni, kalau kita expand dapat macam tu. Okay, so bila macam ni, actually pecahan kita boleh asing-asingkan. So kita boleh bawa power tu ke atas. So 9 akan jadi x power negatif. Ingat, kalau kita bawa power ke atas, dia akan jadi negatif. Power dia positif, naik atas negatif. Kalau ke atas dia positif, turun bawah negatif. Okay, so minus dengan 12x. Okay, sekarang ni x, nak kata dia, kamu kena faham yang ni akan bahagi dengan E. Actually ni term yang sama kamu akan nampak kan. So term ni potong, tinggal 12 je lah sebenarnya kat sini. So tinggal lah 12. Macam ada benda cikgu salah. Oh, dah agak dah. Okay, silap sikit ya kat sini. Nilai dekat sini bukan 12. 2 darab 4 8. 8 darab 3 24. Okay, so kat sini 24. Kat sini pun 24 tadi. Okey, tambah dengan sini 16. So x dengan x kuasa half bermaksud kalau kita bawa ke atas jadi tolak kan. Kat sini power dia 1. So 1 tolak 1/2 adalah 1/2 juga. So kamu akan dapat ni lah. Okey. Then sama tak dengan yang dia nak tadi? Dia nak dalam term Px kuasa 1/2 tu kan. Maksudnya kita susunlah elok-elok balik supaya sama dengan nilai yang tadi. So mula-mula term yang pertama ni, yang ada negatif 1/2. Cun lah dekat sini 9x negatif 1/2. Kemudian next adalah yang ada kuasa half. Maksudnya kita kena buat tambah 16 dulu. Tambah 16. Cikgu salah tulis. X power half Okay, so x power half. Kemudian yang terakhir barulah tolak 24. So kita boleh buat comparison. Comparison tadi dengan depan ni adalah value P. So P adalah 9. Kemudian Q adalah 16. Dan yang terakhir R adalah negatif 24. Okay, settle. Sebab soalan nak cari value P, Q dengan R. Kita dah samakan. So kita boleh cari, kita boleh tengok coefficient saja melalui comparison. Okay, next kita tengok soalan B. Soalan B dia kata hence or otherwise solve the equation. So, kalau kamu nampak, ni sama je sebenarnya. Ni dengan yang ni sama je. So bila sama, actually kita dah express yang tadi tu pada nilai lain. Tadi kita dah dapat dia adalah 9 x kuasa 1/2. Cikgu buat ikut yang ni je lah. Tadi tu 24 tambah 16x. Benda ni sebenarnya tak adalah kisah mana pun. Cuma kita samakan dengan x negatif half. Okay, so apa nak buat? Kita jadikan equation ni equal 0. Sebab kita nak solve. Apabila kita nak solve, kita mesti jadikan dia equal 0. Okay, so kalau ni kita pindahkan pergi sana, cikgu gunakan lain Okay, ni kita pindahkan, so dia akan jadi tolak.
So actually term ni sama je dengan yang ni. Term ni sama dengan term ni. So maksudnya 9 X kuasa negatif half tolak X kuasa negatif half, dia akan jadi 8. 8X, tulisan pun 8X negatif 1/2. Yang lain tak ada berubah apalah. Tambah dengan 16 X 1/2 equal 0. So apa nak buat sekarang kan? Pening pula kan. Biasa kamu solve, benda yang kamu selalu solve hanya melibatkan linear equation ataupun quadratic equation. Tapi sekarang ni equation kita ada power pula kan. So apa kamu boleh buat dekat sini? Kamu let. Kamu jadikan dia benda yang lain. So dalam kes ni cikgu pilih kita let value yang depan ni, cikgu akan jadikan dia sebagai A. A adalah X power negatif 1/2. So kalau X power negatif 1/2, kita boleh buat sebenarnya kalau A power negatif 1 adalah X power half. Kenapa cikgu buat macam ni? Sebab ni kita nampak keliru dengan nilai-nilai ni. Kita ada dua nilai, 1/21, negatif 1/21. So yang ni akan jadi A, nilai yang ni akan jadi A power negatif 1. Ataupun kan A power negatif 1 ni sebenarnya adalah 1/A equal X power 1/2. Dia akan jadi macam ni. So apabila kita gantikan, kita akan dapat 8A tolak 24 tambah dengan 16. Yang ni akan jadi dengan 1/A kan. So dia akan jadi 16/A equal 0. A je bukan 9. Pendek sikit. Macam tu. Okay, so apa nak buat? Nak buat kita tak nak ada pecahan. Sebenarnya kita akan darab semua dengan A. Dia akan jadi 8A kuasa 2 tolak 24A tambah 16 equal 0. Dekat sini lah cun dia ni. Kenapa dia cun? Memang dia cun dah kan. Sebab kita dah ada quadratic equation. Cuma nak solve. Kat sini 8. Kita boleh bagi semua dengan 8. Semua term ni boleh bahagi dengan 8. Untuk memudahkan kita cari solution dia. So akan dapat A kuasa 2 tolak 3A tambah 2 equal 0. So kita pun factorize. Jadi A tolak 2 dengan A tolak 1 equal 0. So kamu akan dapat A equal 2 and then A equal 1. So A ni ganti balik A tu apa tadi? Ni ingat balik A yang ni. So A adalah X power negative half equal 2 dengan X power negative half equal 1. So X akan dapat, sebab kita nak solve X bukan nak solve A. So X akan dapat, kamu pindahkan dia lah kan. Kamu akan dapat 1/4 dan juga X sama dengan 1 je. So inilah jawapan akhir kamu, solution kamu. Mungkin nanti ada yang tanya cikgu, macam mana nak pindahkan? Okay, yang ni kita tak ada problem sangat lah yang ni. Sebab ni kalau kita pindah dari satu kuasa something lain kan, satu kena ingat, satu kuasa apa sekalipun jadi satu. Problemnya dekat yang sebelah sini. So kat sini sebenarnya X power negative half, kalau kita pindah, negatif akan jadi positif. Okay, negatif akan jadi positif. So bila kita pindahkan, dia akan jadi positif. Okay, 1/2 kalau pindah jadi apa? Dia akan jadi kuasa 2. Kuasa 2 kalau pindah jadi kuasa half. Kalau pecahan pindah jadi terbalik. Dia terbalik. Maksudnya kalau 1/2 kalau pindah jadi 2/1. So kat sini actually jadi kuasa cikgu pun salah ni. Bukan jadi kuasa 1/4. Jadi kuasa 2/2 lah sepatutnya kan. 2/2. Sepatutnya 4. Okay, bukan 1/4 jawapannya 4. Ni cikgu pun dah tersilap kan. Pindah kalau negatif, pindah kejap, negatif pindah jadi positif ke? Tak. Itu sebab jawapan 1/4. Itu jawapan 1/4 sebenarnya. Okay, jadi sekali tadi X kuasa negatif half equal to, so bila pindah dia akan jadi 2 kuasa negatif 2.
So 2 kuasa negatif 2 ni kamu tekan je kalkulator, dapat 1/4. Okay, so settle lah dekat situ Alright, so settle soalan 8 kan. Okay, kita tengok soalan 9 pula. Okay, soalan 9 ni dia agak pening sedikit, tapi tak adalah pening sangat pun. Progression. So sekarang ni kita highlight dia adalah geometric progression. So kalau ada apa-apa dalam exam kan, formula tak semua diberi. Untuk arithmetic progression ke arithmetic progression ataupun geometric, formula tidak diberilah. So kalau kamu dapat soalan, kamu kena ingatlah formula. Okay, tulis dulu formula yang ada kan. So kalau Tn untuk geometric kita ada A, R, N minus 1. Kemudian kita ada Sn itu A. Kamu tulis 1 cukup lah. 1 minus R power N over 1 minus R. Dia kalau yang lagi satu terbalik je. Kalau ni 1 tolak R, satu lagi R tolak 1. Okay, kemudian kita ada S infinity. S infinity ni lagi senang. A over 1 minus R je. Okay, kita ada 3 formula ni lah terlibat dalam geometric progression. Okay, sekarang ni kamu kena faham kita ada triangle yang mana the first triangle base dia B, height dia T, kemudian dia turun, height dia tu yang berturun, kurang half, dan yang next pun kurang half. Okay, dia kata show that the area of the triangle form a geometric progression. So apabila dia cakap berkenaan area, so kamu kena tunjuk area. So area sekarang kita bercakap mengenai area of triangle. Kamu kena ingatlah area of triangle kita ada formula 1/2 darab base darab height. Okay, so kamu akan ada T1 kamu adalah area adalah 1/2 darab base. Base kamu B, height kamu T. Ni T1 kamu. Okay, T2 kamu pula adalah kamu ada formula dia 1/2 darab base. Base sentiasa B. Height dekat yang term kedua adalah T/2. So T2 kamu adalah 1/4 BT. Kemudian term ketiga pula. Term ketiga 1/2 juga darab base darab dengan height which is T/4. So dia akan jadi adalah 1/8 BT. Macam mana nak proof geometrik? Nak tahu sesuatu tu geometrik, dia punya common ratio kena sama. Kita pun tunjuklah common ratio dia sama. Common ratio macam nak cari? Common ratio nak cari adalah T2 bahagi T1 mesti sama dengan T3 bahagi T2. Term-term dia tu mesti, kalau kita buat ratio dia mesti sama. Dan ingat ratio dia mesti term yang lebih hadapan bahagi term yang lebih awal. Jangan terbalik, jangan T1 bagi T2. Kadang-kadang ada yang tersilap lah macam tu. Mesti ingat, mesti term yang lebih besar bagi term yang sebelum dia. Alright. So term 2 apa? Term 2 dekat sini adalah 1/4 BT bahagi dengan term 1 adalah 1/2 BT. Kita nak buat comparison, sama tak dengan T3? T3 pula adalah 1/8 BT bahagi dengan 1/4 BT. So apabila kita check 1/4 bagi 1/2 adalah 1/2. BT bagi BT tak adalah. So 1/8 bahagi 1/4 pun 1/2. So kat sini kita dah proof 1/2 sama dengan 1/2. So ni adalah geometric progression. So macam ni pun cukup lah untuk kamu dapat full. Okay, tu soalan A. Tengok soalan B pula. Calculate the sum to infinity. Sum infinity, apa formula dia tadi? A over 1 minus R kan. So A kita adalah 1/2 BT over dengan 1 minus R. R kita 1/2.
So kamu akan dapat S infinity adalah 1 tolak 1/2, 1/2. So kalau 1/2 BT bagi 1/2, maksudnya dapat BT sahaja. Okay, so S infinity kamu adalah BT. Okay, soalan C. Cepat je kan? Nampak tak? Sebenarnya memang simple progression ni. Okay, determine the minimum value of n such that the sum of the first n term, so Sn lah kat sini, the sum of the first n term is more than 99%. So 99% ni kita boleh buat 0.99 of the S infinity. Maksudnya Sn lebih daripada 99% S infinity. 99% ni kamu kena faham 99/100. That's why cikgu dapat 0.99. So apa nak buat kat sini? So apa nak buat adalah Sn ni kita jadikan dari dalam bentuk formula lah. Formula kita A. So A adalah 1/2 BT dengan 1 minus R kan. So 1 minus 1/2 power of n over dengan 1 minus 1/2 more than 0.99 S infinity. S infinity apa tadi? BT. Okay, so kat sini kita boleh solve lah. Okay, so apa yang boleh buat kat sini adalah 1/2 BT ni maintain. Okay, lepas tu 1 minus 1/2 power of n ni pun tak ada perubahan. Tapi 1 minus 1/2 kita dapat nilai lah, iaitu 1/2 more than 0.99 BT. Okay, sekarang ni kalau kita ada BT belah kiri dengan belah kanan, ni left side, ni right side. So BT dengan BT tu boleh cancel. Sebab kalau kita pindahkan salah satu kan, BT pergi sana, dia jadi bahagi. BT bahagi BT, cancel. So ni pun cancel. Kemudian 1/2 ni pun cancel sebab dekat sini. So tinggal lah 1 minus, cikgu buat 0.5 and more than 0.99. Kemudian kita pindahkan 1, 0.99 tolak 1, dapatlah negatif 0.01. Okay, negatif 0.1 ni, negatif ni kalau pindah boleh, kita boleh pindahkan dia, tapi mesti terbalikkan sign. Negatif tu kita pindahkan, so jadi bahagi negatif bagi negatif, positif lah. Tapi kena ingat, dalam inequalities, kalau kita ada melibatkan darab atau bahagi negatif, dia punya sign akan berubah, dia akan opposite lah. Okay, kemudian kita tambah log. So log 10 0.5 power of n, tapi n tu cikgu bawa ke depan terus sebab power rule. Ni pun log juga, kita log both side. Log 10 0.01. Kemudian kita pindahkan value log 10 0.5. Okay, cuma kamu kena ingat lah, sebenarnya log kalau kuasa less than 1, any log lah, kamu ada 0.5 dekat sini, dia akan dapat jawapan negatif. Jawapan ni akan bagi negatif. Kamu tekanlah calculator, akan jadi negatif. So lagi sekali, apabila kita pindahkan negatif value, tanda dia akan berubah. So log 10 0.01 bahagi dengan log 10 0.5. Dekat sini kamu akan dapat, tekanlah kalkulator kamu akan dapat 6.64. So jawapan ni tadi, determine the minimum value of n. Kita nak tentukan apakah nilai n yang paling minimum. So bila n more than 6.64, kita kena cari n yang whole number lah. So kita akan dapat n sebenarnya adalah sama dengan 7. Kamu jangan biar macam tu je, sebab kamu kena ingat, term ni mana ada perpuluhan, term ni nilai dia whole number. Okay, so settle kat situ progression. Soalan 9.
Baru 3 soalan. Okay, next soalan 10. Soalan 10 ni vektor. Vektor ni senang sebenarnya vektor ni. Cikgu suka vektor. Okay, soalan A dulu. Soalan A, express the following vector in term of vector A and vector B. So vector A and vector B ni bagi kat sini. So soalan 1, QP. Kita nak cari QP. So QP, kita kena cari dia dalam hasil tambah MA tambah dengan NB. So kita tak tahu M dengan N ni akan jadi nilai apa. Tak apa. So kita tahu A tu ni dia dah bagi dah. Vektor A adalah I plus J. Vektor B adalah negatif 1I plus 2J. So kita dah boleh ganti kat sini. M, A adalah 1, 1 sebab dia I plus J. Plus dengan N, B adalah negatif 1 dengan 2 sebab dia negatif I plus 2J. So OP, kalau kita tengok pergerakan OP ni 1I tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So tambah 8J. Bermaksud dekat sini adalah 1 dengan 8. So kita boleh dapat satu system of simultaneous equation. Kita akan dapat M tolak N sama dengan 1. Kemudian M tambah 2N sama dengan 8. So kamu solve lah kamu punya simultaneous equation ni. Yang ni cikgu rasa kamu semua dah pro lah. So cikgu bagi jawapan. Kamu kena tunjuk tau dia punya solution tu macam mana kamu dapat. Okay, so M kamu akan dapat 10/3. Kemudian N kamu akan dapat 7/3. So kamu gantilah balik. OP adalah 10/3A plus dengan 7/3B. Okay, soalan B pula kan. Kita dah dapat soalan A, soalan B. Determine the unit vector. Soalan B. Belum habis soalan A lagi. Okay, soalan A kita ada yang nombor 2. Nombor 2 kita ada PQ pula. Okay, untuk PQ ni lagi senang. PQ ni cikgu buat kat bawah lah. PQ ni lagi senang. Kenapa? Sebab PQ ni kalau kamu tengok PQ arah dia ni. PQ ni kalau kita tengok dia parallel. Dia parallel dengan ni. So vektor dia adalah vektor yang sama, cuma kita ada magnitude dengan direction yang lain. Sebab ni arah dia macam ni arah dia macam ni, so kamu akan dapat negatif. Negatif berapa? Kita kira lah. Dekat sini ini mewakili 1. 1A. Ni akan ada 1, 2, 3, 4. So dapatlah negatif 4A. So soalan nombor 2 tu lagi senang sebab dia parallel. Yang tak parallel yang payah sikit lah. Yang tak parallel usually kita akan cari guna simultaneous equation. Okay, soalan B. Determine the vector QO. So QO. QO macam mana nak cari? Kita tengok. QO adalah QP tambah dengan PO. So QP kita dah ada ni. Terbalikkan je lah. 4A lah. Tu PQ. Dengan PO. PO pula. Sekejap ya. Cikgu cek balik. QO kan. QO adalah QP. Betul lah. QP tambah dengan PO. Okay. Itulah QP tambah dengan PO. Okay. So dekat sini tambah dengan PO ke? QP, PO. Kita nak cari apa tadi? QO. Betul dah.
Kenapa jawapan cikgu lain? Cikgu rasa cikgu tersilap sikit ni. Okay, tak apalah. So PO ni kita tadi dapat 10.3 kan. Tapi kita ni kita dapat OP. Tapi kita nak PO. So kita akan jadi negatif 10. 10 per 3A dengan negatif 7 per 3B. So kita boleh campurkan dulu lah yang A dengan A. So 4A tolak 10A. Okay, 4A je. Negatif 4. Sorry, kejap cikgu check balik. Betul dah, negatif 4. Okay, so 4A tolak 10 per 3. So 4 adalah 12. So 12 adalah 2 per 3 kan. So 2 per 3A tolak dengan 7 per 3B. Okay, A tadi apa? A tadi adalah 1 tolak dengan 7 per 3. B tadi adalah negatif 1 2. So kita boleh campurkan dia. Okay, dari ni kat sini kita boleh darabkan 2 per 3 darab 1, 2 per 3 darab 1 tolak dengan 7 per 3 darab negatif 1. So maksudnya 2 per 3 tolak 7 per 3. 2 per 3 tolak 7 per 3. Kamu akan dapat tolak 7 per 3 pula, tambah. Sebab negatif ni negatif akan jadi positif. Jadi 2 tambah 7 9 bagi 3 kamu akan dapat 3. Kamu dapat 3. Kemudian 2 per 3 darab 1 tolak dengan 7 per 3 darab 2. Maksudnya 2 per 3 tolak 14 per 3. Kamu akan dapat negatif 12 per 3, iaitu negatif 4. Kamu dapat ni. Ataupun bahasa lainnya sebenarnya QO adalah 3I tolak 4J. Okay, so sekarang ni kita nak cari unit vektor. Kamu kena tahu unit vektor dia adalah QO over dengan magnitude QO. So kita cari dulu magnitude. Magnitude QO adalah, kamu cari Pythagoras theorem. 3 kuasa 2 tambah negatif 4 kuasa 2 square root. So kalau kamu kira dapatlah 5. So unit vektor adalah 3I minus 4J over 5. Settle. Macam tu je lah kalau kamu nak cari unit vektor. Okay, so selesai soalan vektor. Vektor ni sebenarnya memang tak susah pun. Senang. Admat ni semua senang. Cikgu memanglah senang kan. Kamu lah. Tak apa, kita belajar kan. Kita belajar, insyaAllah nanti kamu dapat. Okay, soalan 11 adalah koordinat geometri. Okay, so kita kena faham beberapa perkara lah kat sini. Okay, yang pertama dia kata kita ada satu equation 2x tambah 3y equal 12. Itu adalah untuk straight line yang ni. Kemudian dia kata M adalah midpoint kepada B dengan A. Kemudian dia kata point C yang melibatkan M dengan D ada ratio 3:2. So bila MC 3 ni adalah 2. Tu maksud dia MC 3 CD 2. Okay, so sekarang ni kita nak cari area AMD. Okay, kita jaga tambah lah supaya jadi triangle. Kamu nampak triangle mana yang kita bincangkan sebenarnya. Lebih kurang yang itulah triangle yang kita nak cari. Okay, maksudnya sekarang ni kita kena cari apa value apa koordinat D, M dengan A. B pun sebenarnya kamu kena cari juga. Okay, so dekat sini benda pertama yang kamu boleh buat adalah kita akan cari koordinat. Koordinat B dengan koordinat A dulu. Okay, koordinat B ni kamu kena ingat koordinat B ni dia dekat Y axis. Maksudnya B ni Y intercept. So Y intercept sentiasa X dia kosong, Y ada nilai. Manakala A pula dia dekat X ataupun X intercept. So X tu ada nilai, Y sentiasa kosong. So dekat situ kita boleh cari dua-dua koordinat ni dengan gantikan X kosong
ataupun Y kosong. Okay, so kalau kita ganti X dengan kosong, kita akan dapat koordinat B tambah dengan 3Y sama dengan 12. So 3Y sama dengan 12, Y sama dengan 4. So kita dapat koordinat B, iaitu 0, 4. Settle. Okay, kita cari pula koordinat A. Kita gantikan Y dengan 0. So 2X sama dengan 12, X sama dengan 6. So koordinat A adalah 6, 0. So bila dapat macam tu, kita boleh carilah koordinat M. M ni midpoint. So midpoint adalah 6 tambah 0 bahagi 2 dengan 0 tambah 4 bahagi 2. Kamu akan dapat 3, 2. Ini adalah koordinat M. Okay, dah dapat koordinat M, kamu dah ada koordinat C, kamu boleh cari koordinat D. Okay, macam nak cari? Kita buat straight line. Kita ada D, kita ada C. Macam tu C kat sini, lebih kurang C. Kemudian kita ada M. Ratio dia 2, 3. Yang mana D tak tahu, XY lah kita tak tahu. C tahu, 0, -1. M pun tahu, 3, 2. So dekat sini kita boleh guna konsep ratio segment, ratio segment untuk cari koordinat D. Dia mesti cross multiply. Kita akan cross koordinat tu. Okey, so apa banyak jadi? X darab dengan ratio dia. So X darab dengan 3 tambah dengan X yang dekat M pula, 3 darab dengan 2 bagi dengan total ratio 5. Ni koordinat X. Y pula, Y darab dengan 3 tambah dengan 2 darab dengan 2 bahagi 5. Benda ni nak sama dengan apa? Sama dengan koordinat. Cikgu alih sikit. Cikgu alih lah, ruang besar-besar. Cikgu alih ke sini sikit Okay. So kita samakan dengan koordinat C lah. Sebab C tu dia punya pemisah kan antara D dengan M. 0, -1. So kita boleh buat comparison dah. Kita boleh solve dia. So 3x plus 6 over 5 equal 0. Kemudian lagi satu, 3y plus 4 over 5 equal -1. So dekat sini kamu pun bolehlah cari jawapan dia kan nanti. Kamu akan dapatlah X sama dengan -2, Y sama dengan -3. So koordinat C pun dah dapat, -2 dengan -3. Okay, next kita nak cari area of triangle. Kita buat je lah apa-apa triangle pun kan. Ni untuk kasih nampak aje. So kat sini contohnya D. Tadi koordinat D apa? Koordinat D, ni koordinat D Koordinat D yang bagi kita baru cari, -2, -3. Dan ada M, 3, 2. Kemudian ada koordinat A, iaitu 6, 0. Sebab soalan dia tadi, soalan dia nak cari triangle AMD. AMD ni, AMD kita letak je lah mana-mana, tak kisah walaupun tak sama. Sekarang ni kita cuma nak fahamkan apa yang kita nak cari. So menggunakan formula area of triangle dalam koordinat geometri, area of AMD is equal 1/2 modulus. So kita susun. Kalau susunan ni cikgu suka ambil yang ada kosong dulu kat depan. 6, 0, 3, 2, -2, -3, 6, 0 balik. Dia siapa mula dia pun kena hujung last kali dia. Okay, so 1/2. Kemudian apa nak buat? Modulus, kita akan tambahkan hasil darab. Hasil darab yang ni dulu. So 6 darab 2, 12. Tambah dengan
3 darab negatif 3 dapat negatif 9 tambah dengan kosong. Okay, tolak dengan yang ke bawah macam ni pula. Tadi ke bawah kanan, sekarang ke bawah kiri. Tolak dengan 3 darab kosong kosong, negatif 2 darab 2, negatif 4. 6 darab negatif 3, negatif 18. Modulus. So kamu kira lah kan, kamu kira dalam modulus ni kamu dapat 25 nanti. So jawapan akhir dia adalah 12.5 unit square. Modulus ni penting. Kenapa modulus penting? Sebab kadang-kadang jawapan kamu negatif. So bila negatif nanti, kalau kamu darab dengan half, still lah negatif kan. Tapi area mana ada negatif. That's why untuk formula dalam koordinat geometri, formula area of triangle ada modulus. Okey. Lagi sikit je. Lagi 3 soalan. Okay, soalan 12. Lagi 3 soalan kan? Betul lah. Ini yang cikgu dah bincang. Okey, soalan 12. Okay, soalan 12. Ini dalam topik linear law. Ini topik linear law Okay, so kita ada dua graf. Satu graf non-linear, satu lagi graf yang dah dilinearkan. Okay, soalan A adalah find the value of A and B. So kat sini value A and B ni sebenarnya apa yang kamu boleh buat, kita akan refer kepada graf yang pertama. Graf yang pertama, equation dia adalah yang ni. So kita ada equation Y equal apa tadi? A square root X plus B over square root X. Okay, apa kamu boleh buat? Kamu boleh guna nilai yang dah ada. 914. Kamu boleh substitute dia punya koordinat kan. So bila kita gantikan, kita akan dapat 14 equal 9 square root 9 pula. A je ni, A square root 9 plus B over square root 9. So kalau kita pemudahkan jadi 16 adalah 3A tambah dengan B over 3. Lepas tu kamu buat apa kat sini? Kat sini kita akan jadikan dia satu equation yang tak ada pecahan. So maksudnya kamu darab dengan 3. So kat sini kamu akan dapat 48. Yang dia akan dapat 9A tambah B. So kamu dapat satu equation. Kat sini sebenarnya kamu akan dapat simultaneous equation lah. Okay, untuk equation yang kedua, dekat sini lah application untuk kamu punya linear law. Okay, kita ada Y equal A set X plus B over set X. Okay, so sekarang ni kan, kalau tengok kepada kita punya graf yang kedua, iaitu graf linear, kita akan tengok apa dia punya axis. Okay, axis dekat sini kalau kamu nampak, kita perhatikan kepada y axis. Y axis kita adalah Y set X. Tapi dekat sini kita cuma ada Y. Set dia, kita kena darabkan semua equation ni dengan set X. Okay, so bila darab akan jadi Y set X. Kemudian kat sini akan jadi A. Okay, set X darab set X akan jadi X plus dengan B. So sekarang ni satisfies lah. Nampak tak? Ni adalah Y M X plus C. Ini Y axis, ni X axis. Sama kan? So bila dah sama, kita boleh substitute dengan nilai yang diberi. Kat sini nilai yang diberi adalah 4 dengan 22. Ini 222. Okay, so gantikan. Okay, 22 sama dengan A darab 4 tambah B. Bermaksud kita ada 22 sama dengan 4A tambah B. So sekali lagi kita ada simultaneous equation. Okay, so bila ada simultaneous equation, kamu solve lah kan. Dapatlah nilai A dengan B tu. Nanti nilai A dengan B ni kamu akan dapat A is equal 4.
and B is equal 6. Itu yang kamu akan dapat Okay, so selesailah soalan A. Okay, soalan B. Soalan B dia tanya, ni soalan A Soalan B dia tanya, state the gradient and the intercept on the y-axis. Okay, sekarang ni kita gantikanlah equation kita tadi. Y adalah yang linear y set x equal A kita apa? A kita 4 x, B kita 6. So kita kena tahulah sebenarnya ni adalah gradient M, yang ni adalah y-intercept C. So settle lah sekarang ni. Gradient kita adalah 4, y-intercept adalah 6. Tu je soalan B. Suruh nyatakan. Suruh nyatakan je. Okay, beralih kepada soalan C. Find the value of y when x is 25. Yang ni pun direct sebenarnya. Kamu boleh guna equation yang mana-mana pun. Contoh cikgu guna equation yang y equal A adalah 4 set x tambah dengan B adalah 6 over set x. Kita gantikan dengan x sama dengan 25. Ganti je lah. 4 set 25 plus dengan 6 over set 25. Kira je lah kan. Kira kamu dapat berapa? Dapatlah 21 1/5. Jawapan lain pun ada juga. Kamu mungkin dapat ataupun 106/5 pun boleh. Ni pecahan wajar, ni pecahan tak wajar. Pecahan wajar dan pecahan tak wajar. Kita tak kisahlah, jawapan mana-mana pun diterima. Okay, so soalan next. Soalan section B. Section B 13, 14 dengan 15. Section B ni yang mula-mula ni adalah progression. Okay, so soalan 1, soalan A. Okay, diberi Sn adalah n square tambah 5n. Apa yang diberi ni kamu ikut je. Memanglah kita belajar arithmetic progression. Okay, tak apa. Yang ni kita kena tulis jugalah. At least kamu tahu kan. So Tn adalah, untuk arithmetic arithmetic adalah A plus n minus 1 D. Kemudian untuk Sn, n over 2 2A plus n minus 1 D. Ataupun kita ada formula Sn yang lain, iaitu n over 2 first term tambah last term. Kita ada 3 formula ni je. Okay, so sekarang ni kita nak cari, kata simplify the expression for Sn minus 1. Kamu jangan blur-blur ke apa. Tak ada soal. Bukanlah jangan. Kamu tak ada apa-apa pun untuk di-blur kat sini sebenarnya. Apa yang kamu kena buat, nampak tak? Kat sini n, dekat sini n minus 1. So n jadi n, n jadi n. So kalau n minus 1, gantikan n tu dengan n minus 1. Square tambah 5 n minus 1. Kemudian kamu expand je macam biasa kan. Kamu expand dan simplify dia. Kalau expand jadi n kuasa 2 minus 2n plus 1 plus 5n minus 5. Kamu akan dapat Sn minus 1 adalah n square plus 3n minus 4. Okay, so tu soalan A. Okay, soalan B. Kita nak cari n term. N term bermaksud kita nak cari Tn. Okay, kalau kita ada sum of kita ada sum of term, kita kena ingat. Contohnya kalau kita ada S8 dengan S7. So kalau S8 tolak S7, kamu akan dapat T8. So dekat sini Tn, kita boleh cari dengan cara Sn tolak Sn minus 1. Sebab apa? Dia summation yang bersebelahan. Summation yang bersebelahan, apabila kita tolak dia each other, kita akan dapat term yang n tu. Macam tadilah cikgu kata, kalau contoh kamu nak cari T8, dia adalah S8 tolak S7. Kalau nak cari T6, S6 tolak S5. So kalau kita nak cari Tn, dia adalah Sn minus n tolak 1. Okay, so Sn adalah n square tambah 5n
tolak dengan n square tambah 3n tolak 4. So kamu expand dan kamu akan dapatlah Tn kamu adalah 2n tambah 4. B1 ni B1 ya. B2. B2 nak cari apa? B2 nak cari first term. First term tu T1. So ganti dengan nampak tak kat sini tadi? N minus 1 kita ganti. Dekat sini ni n. Kalau T1, n tu ganti dengan 1. Dia macam tu je sebenarnya. Okay, so kat sini dapat 6. So dapat first term 6. So nak cari common difference pula. Okay, common difference nak cari sekurang-kurangnya kamu ada 2 term lah. So untuk soalan 3 ni nak paling mudah sekali lah. Kamu cari T2 dulu. T2 gantilah dengan 2 tambah 4, kamu akan dapat 8. So nak cari common difference adalah 8 tolak 6, iaitu 2. Selesai. Tak susah kan? Nampak je macam susah, tapi sebenarnya senang sangat. Okay, next soalan 14. Okay, soalan 14 ni kita cut dulu benda ni sebab tak ada ruang nak jawab kat sini ni. Cikgu cut dulu. Cikgu bawa ke sebelah sini. Okay. So kalau tengok yang sebelah sini, jadi soalan dia, okay, dia kata kita kena fahamkan lah apa dia kata. Okay, dia kata mula-mula PQ have the position P dengan Q. Maksudnya point P ni sebenarnya adalah OP, yang mana vektor dia adalah vektor P, dan point Q adalah OQ, yang mana vektor dia adalah Q. Okay, kemudian dia kata OR is equal 3 OP. Okay, cikgu pindah ke sini lah kan. Kita dah ada kat sini Q, sini P. Okay, dia kata next, dia kata tadi apa? Aku tak ingat dah. OR 3 OP. OR equal 3 OP yang diberi Kemudian tak silap cikgu, lagi satu adalah OS. OS is equal 4 OQ. Betul tak? Betul. Okay, so itu yang diberi lah dekat sini. So based on benda ni, kita ada ratio. Dia kata so bila macam ni, biasanya cikgu akan convert dulu, yang mana OR over OP adalah 3/1. Kemudian OS over OQ adalah 4/1. Maksud dia kat sini kita boleh baca, kalau OR 3, OP mewakili 1. OR 3, OP 1. Ni 1, ni 3. Maksudnya ni 2. So dapatlah ratio dia nanti. Sini 1, sini 2. Maksudnya ini adalah 2P. Kemudian lagi satu kita ada, kalau OS 4, OQ 1. Ni 4, ni 1, maksudnya ni 3. So dapatlah ni 1, ni 3, maksudnya dekat sini 3Q. Tu benda pertama kalau kamu dapat soalan vektor, kita cari dulu nilai-nilai yang kita boleh assign. Okay, soalan A. Express PS in term of P and Q. QR pun in term P and Q. Okay, PS dulu kita cari. So kita nak cari PS. So kita boleh cari PO plus OS. So PO plus OS. Okay, PO adalah terbalik kepada P. Maksudnya ini negatif P. OS adalah 4Q. Tambahkan je lah. Okay, dapat. Tu kemudian kita nak cari QR.
Okay, kita nak cari QR. Mana QR? Ni QR. QR adalah QO tambah OR. QR adalah QO tambah dengan OR. Okay, QO adalah negatif Q. OR adalah 3P. Okay, selesai soalan A. Kurang apa ni? Okay, next soalan B. Express OT in term of HPQ. Okay, yang soalan satu dulu. OP, kita nak ada term HPQ. So, term H melibatkan yang ni. So, kita cuba cari jalan OP yang melibatkan PT. Kita cuba cari jalan OP yang melibatkan PT. So, OP yang melibatkan PT, kita nak cari OP melibatkan PT. Maksudnya ini jalan dia. Nak cari OP adalah OT tambah TP. Tak sesuai. Sorry. Bukan. Nak cari OT lah. Betul lah. Dia nak cari OT adalah OP plus PT. So, OP adalah, kita bukan cari OP. Sorry. Tu juga pelik. OT. Nak cari OT adalah OP plus PT. Barulah betul. So, OP kita ada nilai. OP adalah P. PT adalah HPS. Yang mana PS kita dah cari dah tadi. PS atas tu gantikan. Negatif P tambah 4Q. Guna apa nak buat? Expand lah. Expand dan simplify dia. So, P plus, bukan plus sebabkan dia minus kat situ, minus HP plus 4Q. Yang P tu kamu boleh factorizekan dia. Jadi 1 tolak H P tambah 4Q. Okay, settle kat situ. Untuk B1, B2 pula. B2 pula, kita nak express dia dalam KPQ. Maksudnya kita akan tengok yang ni pula. So, melibatkan jalan QT. So, OT yang nak melibatkan dengan jalan QT adalah OQ plus QT. Adalah OQ plus QT. So, OQ adalah Q. QT adalah apa tadi? KQR. KQR. Q plus K. QR kita dah cari kat atas ni tadi. Tu negatif Q plus 3P. Negatif Q plus 3P. So, apa buat tadi? Kita expand lah macam biasa. Q tolak dengan KQ tambah dengan 3P. 3KP. Okay, so kita susun balik-balik lah. Kita susun ni kalau boleh ikut turutan. So, 3KP tambah dengan 1 tolak KQ. Kita factoriskan Q. Macam kita susun P dulu baru Q. Okay, so selesai soalan B. Dan soalan C akan cari nilai H dengan K. Okay, so apa nak buat kat sini? Kita buat comparison. Kita ada 2 OT, cuma dalam term yang berbeza. Kita akan tengok OT sama dengan OT. So, OT kita ambil atas. 1 tolak H P tambah dengan 4Q. Sama dengan OT yang bawah pula. 3KP tambah dengan 1 tolak KQ. Okay, kemudian kita buat comparison P dengan P, Q dengan Q. Maksudnya 1 tolak H sama dengan 3P. 3P pula 3K. So, kita susun elok-elok. Kalau susun, kita buatlah H dulu kan. So, H tambah 3K sama dengan 1. Ini equation yang pertama. Okay, equation yang kedua, Q pula. 4 sama dengan 1 tolak K. Bukan 4 sahaja ni. Aku salah tulis ni. Sekejap ya. Ni.
Cikgu salah tulis 4HQ ni. Silap kat sini. 4HQ. Okay. Maksudnya kat sini sebenarnya 4H ya. Sorry, 4H. Ni ada H kat sini patutnya. So kat sini kita susun balik jadi 4H tambah K sama dengan 1. Okay, so kamu solve lah simultaneous equation ni. Tunjuk tau. Cikgu bagi jawapan je lah. H sama dengan 2/11. K sama dengan 3/11. Selesai lah value dia. Simultaneous equation ni cikgu percaya kat kamu. Kamu dah mahir dah. Tak ada masalah simultaneous equation ni. Cuma nak check boleh guna calculator. Okey, kita dah sampai soalan yang terakhir. Soalan 15. Okey, soalan 15 pula. Soalan 15 ni kita label dulu apa yang ada. So kita ada value A. A adalah 1/20. B adalah -70. Tu yang kita ada. Kemudian kita ada ratio. PA ratio PB maksudnya PA over PB sama dengan 1/2. So kita akan dapat 2PA sama dengan PB. Okay, soalan A adalah find the equation of locus P. Okay, locus P ni nak kena faham. Locus P move in the Cartesian plane such that PA ratio PB is equal 1/2. Maksudnya ni lah. Kalau 2PA adalah bersamaan 2PB. 2PA adalah bersamaan PB. Logik lah. Kalau ni panjang je 1, kena darab dengan 2 lah untuk jadi sama panjang dengan 2PA sama dengan 2PA sama dengan PB. Length PA ni kena darab 2 baru jadi PB. PB adalah 2 kali ganda PA. Nak kata tu dia punya distance. So dekat sini actually locus kita menggunakan formula distance. Okay, so P ni koordinat dia kita tak tahu X dengan Y lah. So bila macam ni dah mudah. Guna formula distance. Maksudnya X tolak 7. X tambah 7 lah. X tolak -7 kan. Kuasa 2 tambah dengan Y tolak kosong kuasa 2. Square root. Equal dengan PB. PB adalah X tolak 1/2. Kuasa 2 tambah dengan Y tolak kosong kuasa 2 square root. So untuk hilangkan square root kena square both side. Kita akan square both side. Square semua. So bila square kena ingat 2 ni kena kuasa 2 juga. So jadi 4. Okay, so square root tu dah hilang. So bila square root dah hilang kita expand je yang dalam kurungan tu kan. So kita akan dapat X kuasa 2 tambah 14X tambah 49 tambah Y square equal X kuasa 2 tolak X tambah 1/4 tambah Y square. Okay, so then kita guna apa? Kita expand tu. Satu per 4 je. Cikgu takut ada salah pula sikit. Sekejap Oh betul 1/4. Ni ada salah ni. Dah agak dah. Tu juga agak ikut salah sikit ni. Silap. 4 tu dekat cikgu tertulis silap sikit lah. Cikgu terbalikkan je lah. PB sama dengan 2PA kedudukan dia. So 2 tu sebenarnya dekat sebelah sini. Cikgu alih sikit. Okay, 2 tu dekat sebelah sini. Macam ni cikgu alih. So 4 tu jadi dekat sini lah cikgu tersilap. Nampak ni? Apa yang cikgu silap? Cikgu beritahu. Ni PA. So PA yang ni.
koordinat ni. Cikgu dah silap susunan. Yang ni PB. Tu sebab cikgu alih. Cikgu tukar je kat situ ya. Okay, so kat sini kita boleh hilangkan kurungan dia. Tambah 49. Okay, ini kita terapkan. Jadi 4x² tolak 4x. Tambah 1 tambah 4 y². So bila kita pindah-pindah untuk jadikan sama dengan kosong, kita akan dapat 3x² tambah 3y² tolak 18x tolak 48 sama dengan kosong. Kita pindahkan semua satu side, equal 0. Kemudian disebabkan ni semua boleh divisible by 3, kita bahagi dengan 3 semua. Jadi x kuasa 2 tambah y kuasa 2 tolak 6x tolak 16 sama dengan kosong. Inilah soalan A kita ya. Locus of point P. Okay, sekarang kita akan tengok soalan B pula. Soalan B cikgu buat kat bawah ni. Soalan B ni macam mudah. Dia kata, show that sorry cikgu pun dah sakit tekak dah cakap lama ni. Okay, show that point C64 lies on the locus of the point P. So untuk proof ni, kalau kita substitute nilai C ke dalam kita punya equation locus, kalau dapat kosong, maksudnya dia lies on locus lah. Tapi kalau dia tak sama dengan kosong, dia salah. So kita kena sub point C 64 into the locus equation. Masukkan dalam locus tu. Okey. So kita masukkanlah 6 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 tolak 6 darab 6 tolak 16. Sama dengan cuba kira. Kalau kamu kira, kamu dapat kosong lah sebenarnya kat sini. So benda ni lah proof kita. Senang je yang ni. Okay, kemudian soalan C. Given that the locus point P intersect x-axis at the point D. Okay. Kalau je intercept kat x-axis, kita tahu sebenarnya point D ni adalah dalam bentuk x0. E ni pun dalam bentuk x0. Kena ingat x-axis, y kosong. Okay, so kita pun substitute lah. X kuasa 2 tambah kosong kuasa 2 tolak 6x tolak 16 sama dengan kosong. Untuk cari point D dengan E ni sebenarnya. So jadinya x kuasa 2 tolak 6x tolak 16 sama dengan kosong. Kamu factorize. Tolak 8x tambah 2. So kamu dapat x sama dengan 8 dengan x sama dengan negatif 2. Logik lah dekat situ kan. Dia dekat point ni. Point tu nampak lah logik. Satu negatif 2, satu lagi 8. Okay, maksudnya point kamu mungkin D ni adalah x8. X8 pula, sorry. 8 kosong. Satu lagi negatif 2 kosong. Okay, sekarang kita nak cari area of triangle melibatkan C sekali. C tadi apa point dia? 64 kan. So cari area of triangle. Apa formula dia? 1/2 modulus. Yang ni banyak kosong, ambil lah mana-mana. 8 kosong, negatif 2 kosong, 64, 8 kosong. Kemudian modulus yang cross macam ni dulu cari. 8 darab kosong, kosong. Tambah dengan negatif 2 darab 4, negatif 8. Tambah dengan kosong. Okay, tolak dengan yang ni pula. Negatif 2 kosong, kosong. 6 darab kosong, kosong. 8 darab 4, 32. Kamu akan dapat 1/2 darab dengan negatif 40. Kat sini yang kes dia negatif 40. So kamu dapat 20 unit square.
Okay. So, tu soalan C. Ada lagi soalan? Dah habis kan? Okay, so cikgu harap kamu dapat manfaat lah daripada latihan ni. Tapi nanti bila kamu masuk maktab, kita cubalah. Nanti sebelum exam kita akan cuba untuk tengok mana yang kita boleh cover. Kamu boleh turun nantilah. Cikgu akan turun untuk bantu kamu sedaya upaya lah. Mana yang boleh, kamu pun kena usahalah. Alright, itu sahaja untuk discussion kali ini. Assalamualaikum.